maka sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maknanya pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berlandaskan dengan hadis, maka semuanya baik. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi pukul orang. Tak ada hadis tu, tak ada. Mungkin kalau ada pun mungkin kaum musyrikin yang buat, orang kafir yang buat, sebarkan. Jadi hadis itu dikategorikan sebagai hadis palsu. Tidak ada hadis-hadis yang menyatakan Nabi membuat satu perbuatan yang menyalahi perintah Allah. Tak ada. Semuanya baik. Dari segi percakapan Nabi baik, perbuatan Nabi baik, apa saja sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq. Maka sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk memperbaikan amal-amal soleh bagi umatku, pengikutku. Jadi Nabi ini diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu Nabi, permulaan dakwah Nabi adalah dengan akhlak, menonjolkan akhlak yang baik. Belum lagi perintah-perintah yang lain yang berat-berat. Ini yang permulaan akhlak. Kerana itu ada ulama mengatakan bahawa di antara orang yang berilmu dengan orang yang beradab, aku lebih menyukai orang yang beradab. Ni berbeza. Orang yang tinggi adab, orang yang tinggi ilmu, berbeza, tak sama. Barangkali orang yang tinggi adab itu orang yang tinggi adab tetapi dia kurang ilmu. Bila berhadapan dengan orang, dia menonjolkan akhlak yang baik, adab-adab yang baik, walaupun dia ilmunya tidak tinggi, tapi dia mempunyai akhlak yang baik. Dia tonjolkan adab yang baik. Orang ikut, orang tengok, oh baik, adab yang baik. Dan berbeza pula dengan orang yang tinggi ilmu. Belum tentu semuanya beradab. Ada orang tinggi ilmunya, dah tinggi ilmunya dan tinggi pula riaknya. Nampak tak? Tinggi pula ujubnya, kerana dia mempunyai kerana ilmu yang diperolehinya, dia mendapat satu gelaran yang tinggi di dalam masyarakat. Bila dia mendapat gelaran yang tinggi dalam masyarakat, jadi orang sentiasa memuliakan dia, meninggikan dia, sampai satu ketika
Kadang-kadang ada orang yang mengeluarkan kata-kata, kau siapa, aku siapa. Nampak tak? Ni berbeza. Berbeza dengan orang yang adab. Walaupun orang yang tinggi adabnya, walaupun dia mempunyai martabat yang tinggi, gelaran yang tinggi, dia tetap low profile. Orang tak tahu pun dia anak raja. Orang tak tahu pun dia datuk ke, Datuk Seri, Tan Sri ke. Orang tak tahu. Dan kalau orang tahu sekalipun, orang tengok cara dia, macam bukan gelaran yang dipegangnya. Kerana adabnya tinggi, sentiasa merendah diri. Ni Nabi ajar permulaan dakwah Nabi SAW. Baik. Ada tujuh akhlak Nabi. Di antara yang banyak-banyak, ada 7 akhlak Nabi. Yang pertama, pemurah. Nabi ini seorang yang pemurah. Nabi tak pernah kedekut. Kalau kita tengok hadis sepanjang riwayat Nabi itu, berapa ramai memberi hadiah kepada Nabi. Contoh, baju, jubah. Berapa banyak yang Nabi terima hadiah berupa jubah, baju. Banyak. Dalam satu hadis diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan jubah berwarna merah. Satu. Dan Nabi juga pernah diberikan hadiah jubah buatan Yaman. Nabi juga pernah diberikan hadiah jubah yang cantik daripada keluarga raja. Banyak jubah Nabi. Tetapi akhirnya Nabi wafat meninggalkan 2 helai saja jubah. Bukan jubah yang diantara tadi warna merah ke, itu tidak. Jubah yang Nabi selalu pakai dan ianya dah usang, dah tak berapa baik lah. Itu yang tinggal 2. Yang lain semua Nabi hadiahkan, bagi. Jenis Nabi ni, bila sahabat minta, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, cantiknya, sebut cantik tu, Nabi terus buka, bagi. Tu sifat Nabi. Kita tak boleh buat. Boleh buat. Jumpa Tuan Haji Azman lah. Assalamualaikum Tuan Haji. Wah, cantik kereta Tuan Haji. Dalam hati Tuan Haji kata, minta maaf lah boleh dapat. Contoh macam tu lah. Nabi ni sifat dia macam tu. Bila disebut cantik je, sahabat ni berkenan sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah, maka baginda akan buka bagi. Kita tak boleh buat. Yang tu kita tak boleh buat. Itu salah satu sifat Nabi, salah satu akhlak yang baik Nabi, yang Nabi tonjolkan. Nabi seorang yang pemurah. Dan nak menunjukkan yang Nabi ini tidak kedekut, dalam satu hadis diceritakan daripada Abu Hurairah bahawasanya pada satu malam dia sedang kelaparan. Diperginya ke rumah Saidina Abu Bakar dengan mengharapkan agar Saidina Abu Bakar ni beri makanan. Dia tak minta, tapi dia mengharapkan, dia nak minta segan. Kita tahu Abu Hurairah ni siapa. Jadi, dan dia pun tahu diri dia siapa, dia tak mau minta dia segan. Dia pergi jumpa Abu Bakar, tak dapat. Pergi pula berjumpa dengan Saidina Umar, juga membawa harapan yang sama agar dia dapat makan. Tak juga dapat. Akhirnya pilihan yang terakhir,
berjumpalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita sayang ni, Nabi yang 100% sayangkan umatnya. Kita belum tentu capai 100% lagi. Baik, bila berjumpa dengan Rasulullah, Abu Hurairah ni terus direct cakap. Sebab pergi rumah sahabat tadi, segan nak cakap, tak dapat lah. Jadi berjumpa dengan Rasulullah, terus, ya Rasulullah, aku lapar, tak makan. Jadi baginda ni panggil Aisyah, ambilkan air segelas yang ada di dalam rumah. Nabi tu je. Dalam rumah Nabi bukan ada spaghetti ke, ayam goreng ke, roti canai ke, roti puri ke, tak ada. Apa yang ada itu je lah. Hanya tinggallah segelas susu. Jadi bila Aisyah bawa keluar bagi pada Rasulullah, Abu Hurairah ni dah rasa lega dah. Dia rasa segelas ni dia dah punya dah. Tak. Rasulullah ni lagi satu sifat yang baik, adil. Boleh, tapi panggil sahabat-sahabat kamu yang ada di sufah tu, mari sini minum sama. Pening kepala Abu Hurairah. Dah lah susu segelas, kawan-kawannya ramai. Jadi secara lazimnya, kalau segelas ni seorang boleh minum habis. Kalau 15 orang, memang pakat yang ujung-ujung ni tak tahulah dapat apa. Jadi panggil, Abu Hurairah pun panggil. Bila dah datang semua, Rasulullah suruh minum semua minum. Bagi minum seorang sampailah pada Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahawa bila sampai susu pada aku, susu tu penuh balik. Penuh lagi. Tak kurang daripada apa yang dia nampak pada mulanya. Masih lagi penuh. Jadi Abu Hurairah ni suruhlah Rasulullah minum. Tadi dia lapar, dia suruh Rasulullah minum, menghormati baginda. Tak, Rasulullah kata, isyrab, minum, kamu minum. Bila dah minum tu, Abu Hurairah minumlah sikit-sikit, sebab nak tinggalkan pada Rasulullah. Tak, Rasulullah kata minum sampai kenyang. Abu Hurairah pun minum, dan dia cakap bahawa sampai aku dah tak boleh nak terima lagi dah, kerana kenyangnya. Tapi susu tu masih lagi penuh. Ni bukan magic ni bukan apa magic David Copperfield. Tak, salah satu mukjizat Nabi. Nabi ni bersifat lebih daripada kurang. Nabi tak pernah kurang, tetapi sifat Nabi lebih melebihkan. Baik, kalaulah kita dah tinggal makanan yang sedikit, kawan-kawan minta lah tu, perut dah lapar, pergi kedai burger, minta burger pun habis. Yang ada dia kata ada, tapi dagingnya separuh. Tak apalah, separuh lah. Dah beli tu, pergilah duduk dekat dengan kawan-kawan. Dah kawan-kawan cakap, wih sedapnya, main sikit. Agak-agak kita bagi je, perut dah lapar. Belum tentu lagi. Boleh kejap ambil roti je. Daging teman makan, roti Mika makan, boleh. Ataupun sayur, timun tu ambil timun. Kita susah nak buat benda tu, tapi kita boleh buat sikit demi sedikit. Contoh tadilah, kita ada kereta mewah, kawan kita cakap, oh cantiknya, janganlah bagi.
Kalau Ustaz arwah almarhum Ustaz Ismail Kamus dulu, masa dia duduk dalam kuliah dia cakap apa? Itu bodoh namanya. Tak betul je ke tu? Nampak tak? Kalau bagi pun benda tu masih lagi dalam tanggungan. Dan kita pula, kita memerlukan kenderaan tersebut untuk bergerak, menyukarkan kita untuk bergerak. Kalau kita betul-betul niat ikhlas hati, bila bagi, alhamdulillah, untunglah siapa yang dapat, dan untunglah siapa yang berjiran dengan orang tersebut. Nanti boleh jumpa dengan Tuan Haji, cuba. Mana tahu kot salah seorang dekat, dapatlah BMW lah. Cuba, boleh cuba. Seorang-seorang boleh cuba, insyaAllah. Baik. Iaitu sifat Nabi, seorang yang pemurah. Yang kedua, beradab ketika menjamu makanan. Ini bukan akhlak Nabi ni bukan 7, banyak, tapi di antaranya. Yang kedua, beradab ketika menjamu makanan. Nabi bila nak makan, Nabi cuci tangan dulu, dan sebelum memulakan makan, kebiasaannya Nabi akan pada garam, masukkan ke mulut. Memulakan makanan dengan menggunakan 3 jari. Ni jarang buat ni. Dan Nabi suka makan bukan selalu suka makan dalam dulang. Ni kita jangan buat. Sebab apa? Benda ni bila Nabi pertontonkan makan dalam dulang, ni satu kebaikan. Mungkin orang tak biasa dia rasa geli-geleman. Bila orang tak biasa ni, dia nak makan tu dan dulang 5-6 orang ni, dia tengok dulu kuku yang sebelah ni. Kuku panjang tak? Kalau kuku panjang kotor-kotor tu, dia cuit-cuit sikit, ada kenyang buat itu. Ini orang yang tak biasa. Tapi Nabi bila makan dalam dulang, Nabi tunjukkan adab-adabnya. Bagaimana nak mulakan makanan, nak mula makan, baca bismillah, lepas tu menggunakan permulaan 3 jari. Dan apa di antara makanan dengan buah-buahan, mana yang nak makan dulu. Kebiasaannya kita makan buah dulu, kita makan buah kemudian. Tapi baginda Rasulullah SAW dan para sahabat makan buah-buahan dulu, baru makan makanan yang berat. Ni yang betul. Bukan makan buah kemudian. Biasanya buah ni orang panggil dessert. Dessert tu apa? Saya pun tak tahu, sebut je. Apa panggil? Pencuci mulut. Itu cara barat. Dia pencuci mulut dia macam tu. Kita pencuci mulut kita makanan berat. Permulaan makan buah-buahan. Kerana apa? Sebab tu makan buah-buahan yang berair, dibasahkan tekak dulu dalam ni, supaya makanan yang berat itu mudah, lancar masuk. Ni dia. Kita terbalik. Baik. Dan Nabi pesan sebelum makan baca bismillah, jangan lupa. Sebab siapa yang makan tanpa dimulai dengan bismillah, maka makanannya itu akan disertai oleh syaitan. Syaitan ikut sama. Bila syaitan ikut sama, dalam badan kita ni memang dah banyak dah tempat. Bila makan tu bertambah-tambah lagi lah. Nampak? Itu dia adab-adab sebelum makan. Dan selepas makan pun sama. Selepas makan, kalau orang tengok, contoh tengok jemaah tabligh,
Jemaah tabligh kalau makan dia mau makan dulang. Bila dah habis makan, kita nak, orang yang tak biasa ni tadi lah, nak bangkit segan, duduk je. Bila dah habis makan tu, mereka akan menghisap ni makanan yang ada pada jari. Dan apa yang saya belajar, cara yang betul hisapnya, janganlah kulum sampai habis, hanya sini je, separuh. Jangan kulum apa macam tu. Silat-silat jari tu panjang, kena nak tekak, boom, muntah balik. Nabi dia dan para sahabat lepas makan dia jilat balik jari-jari ni, makanan yang ada pada jari. Kalau makanan tu dah habis. Ini salah satu adab. Buka kitab-kitab, apa contoh kitab Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Apa itu Bidayatul Hidayah? Iaitu permulaan bagaimana nak mendapat hidayah Allah. Mula-mula nak mendapat hidayah Allah, kita nak jadi orang yang beradab. Imam Ghazali dia cerita satu-satu adab-adab dia. Baik. Yang keempat, yang ketiga, pemakaian dan wangi-wangian. Kita pakai pakaian yang kemas. Pakai pakaian yang kemas, yang tidak berkedut, ini salah satu sunnah. Sebab Nabi tak suka sahabat-sahabat ni pakai pakaian yang merenyuk-renyuk. Kata kita basuh washing machine, lepas basuh, lepas tu tengok nampak merenyuk-renyuk tu, kita pun pakai. Tak apa, boleh. Dah. Kekemasan itu termasuk di dalam kebersihan. Nabi pakai pakaian yang kemas. Tapi janganlah tanya, oh kalau macam tu zaman Nabi adalah iron, gosok baju. Aduh, pening juga ni. Nampak? Nabi cukur macam mana? Tu pakai pisau. Tak ada pisau cukur, tapi ada peralatan yang digunakan untuk bercukur pada ketika itu. Zaman kita pakai pisau cukur. Sama juga, bagaimana Nabi nak kemaskan pakaian yang dah basuh berkedut? Ada caranya. Salah satunya, bila basuh, jangan diperah. Bila dah basuh tu, masih lagi dalam keadaan basah, terus jemur. Dia takkan kedut. Kalau kedut pun sikit. Dia tak berkedut macam masuk washing machine. Masuk pusing. Lepas tu spin lagi pusing, dah keluar berkedut. Lepas tu jemur. Nak kurang kedut, bila dah basuh, dengan air yang masih ada lagi tu, jemur. InsyaAllah. Baik. Nabi suka pakai wangi-wangian. Dan salah satunya di dalam hadis meriwayatkan bahawa Nabi tidak pernah menolak orang yang memberi wangi-wangian kepada baginda. Walaupun baginda dah pakai dah minyak wangi, kan datang si fulan bagi, Nabi tetap terima. Sebab Nabi suka wangi-wangian. Datang dia ni, nampak tak? Kita tak, kita dah spray kat rumah dah. Apa? Hugo Boss. Mahalnya. Dah spray dah. Sampai nak pergi sembahyang Jumaat, sampai ni, biasalah kat pintu kadang ada yang bagi minyak wangi. Tambah minyak atar. Minyak atar dulu kalau dulu dia orang ni pening sikit dengar minyak atar, sakit kepala. Tapi sekarang alhamdulillah ramai yang pakai minyak atar. Nabi tak pernah menolak wangi-wangian. Yang keempat, menjaga tutur kata. Dan Nabi 4 minit lagi. Menjaga tutur kata.
Nabi tidak pernah berkata-kata atau berbicara dengan menggunakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang boleh mengguriskan hati orang lain bila mendengarnya. Tak. Nabi menggunakan perkataan yang baik-baik. Kerana baik. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mafhumnya, baginda adalah seorang yang panjang kedua lengannya. Ini kita dah belajar daripada Ustaz Nurul Kamal. Apabila Ustaz Nurul Kamal dia mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan sifat Nabi ini. Lentik dalam cerita dia lentik alisnya ni bulu matanya. Lentik bulu matanya, kedua matanya lebar, dan antara kedua bahunya gagah dari depan dan belakang. Demi bapa dan ibuku, sungguh baginda tidak pernah berbuat keji dan tidak pula berkata keji, dan baginda juga tidak pernah mengeraskan suaranya di tempat umum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini salah satu hadis yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa itu Syama'il? Kesempurnaan yang ada pada Nabi SAW. Nabi tak pernah berkata benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Nabi lebih banyak diam. Dalam hadis yang lain diceritakan bahawa Nabi lebih banyak berdiam daripada cakap, dan Nabi juga akan bercakap apabila perkara-perkara tertentu. Contoh nak melahirkan hukum, ni semua baru Nabi bercakap. Habis Nabi tak pernah seloroh? Pernah. Nabi juga pernah berseloroh dengan para sahabat. Nabi tak pernah ketawa? Pernah. Buka kitab Riyadus Salihin, Nabi juga pernah ketawa, bergembira, berseloroh, berjenaka dengan para sahabat. Pernah. Cuma jenaka Nabi itu tak macam kita. Kita jenaka kadang-kadang banyak laranya. Nabi tak. Walaupun Nabi berjenaka, tetapi masih ada batasan. Jenaka Nabi itu mencerminkan jenaka yang baik. Baik, yang seterusnya, yang kelima, berlapang dada dan pemaaf. Nabi ini seorang yang berlapang dada. Nabi menerima pendapat semua sahabat. Apabila satu ketika Nabi bertanya kan apa pendapat sahabat-sahabat ni, walhal pada ketika itu Nabi dah tahu dah jawapannya. Nabi dah tahu, sebab Nabi diwahyukan jawapan yang paling tepat. Tetapi Nabi tanya pendapat sahabat ni, tanya pendapat sahabat, dan pendapat semua Nabi terima. Dan Nabi menolak pendapat seseorang dengan cara yang baik, tanpa mengguriskan hati. Ni kita nak buat susah. Susah nak buat. Bila kita duduk mesyuarat, yang ini pendapatnya macam ni. Bila dengar pendapat yang ni sikit, pergi dah. Bila kita cakap macam tu, pergi dah ni, apa punyalah, bagi pendapat betul. Tak, Nabi tak guna macam tu. Nabi menolak pendapat dengan cara yang baik. Dan Nabi juga seorang yang pemaaf. Nabi sentiasa maafkan siapa yang telah menganiaya Nabi, siapa yang menzalimi Nabi. Sepanjang Nabi berdakwah, Nabi pernah dicaci, dihina, dibaling itu ini, dan sampai ketika Nabi juga pernah disihir, dan Nabi tak pernah mendoakan kecelakaan kepada mereka. Bahkan Nabi doa yang terbaik, semoga mereka menerima hidayah Allah. Ni pun kita susah nak buat.
Tapi alhamdulillah, apa yang Nabi tonjolkan ini sifat yang baik, kita boleh buat. Kalau kita berkeyakinan tinggi, kita yakin kita nak ikut sunnah Nabi, insyaAllah kita buat sikit. Jangan ambil semua, takut kita tak mampu nak bawa. Ambil sikit, tapi istiqamah. Jangan ambil semua, lalas sikit tinggal belakang, tinggal dah habis semua. Lebih baik bawa sikit, belajar sikit, buat sikit, buat. Yang keenam, masa dah habis, berkasih sayang sesama manusia. Ni kita tahulah, kalau Nabi ni tidak ada sifat kasih sayang, agak-agaklah kita hidup ke tidak? Agak-agak. Apakah kita boleh hidup ke tidak? Contoh, sayangnya Nabi tidak pernah mendoakan supaya Allah Ta'ala turunkan bala kepada umatnya. Kalau ada, bawa hadis ni, tak ada. Walaupun Nabi ketika dakwah, Nabi macam-macam Nabi kena, Nabi tak pernah doakan kecelakaan kepada orang yang menzalimi Nabi. Ni sifat kasih sayang yang ada pada Nabi, yang tak ada pada, yang jarang ada pada kita. Kita kena sikit, dalam hati dah terbuku dah, tunggu kau. Tak dapat hari ni tak apa, esok lusa. Nabi tak pernah macam tu, tak ada. Sampai satu ketika Fatimah ni, kejap Tok Bilal Tok Bilal dah tengok lah tu. Kejap. Sampai satu ketika Fatimah bawa anaknya Husain, yang pada ketika itu sedang sakit. Sakit diceritakan dalam hadis, sakit ini sakit berat. Bawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai bapakku, ni cucu kesayanganmu ini sedang sakit berat. Bukankah bukankah ayah mempunyai satu doa yang sangat dimakbulkan Allah? Tolonglah gunakan doa tu untuk sembuhkan cucu kesayangan ayah ni. Apa baginda cakap? Tak. Doa itu aku simpan sebagai syafaat aku di akhirat nanti untuk umat aku. Nampak tak? Sayang Nabi pada umat Nabi. Bagaimana kita sayang Nabi? Ini berbalik pada masing-masing. Bagaimana kita nak tonjolkan, zahirkan sayang kita kepada Rasulullah? Masing-masing bawa sekurang-kurangnya, banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya. Kalau kita mampu bawa lebih lagi, bawa sunnah Nabi. Ambil yang bawah, jangan ambil yang tinggi terus, insya-Allah. Yang ketujuh, Nabi juga kuat ibadah. Ibadat Nabi ini cukup kuat, tak ada siapa mampu boleh tandingi. Sampai satu malam Aisyah ni pening kepala tengok Nabi ni. Ya Rasulullah, bukankah engkau Allah Ta'ala dah ampunkan dosa terdahulu dan terkemudian? Kenapa sampai jadi macam ni? Solat bengkak kaki. Nabi jawab simple. Apakah tidak aku menjadi hambanya yang bersyukur? Jawapan Nabi pendek, padat. Kita jawapan kita panjang, tapi lalas sekali apa benda lah dia jawab. Jawapan Nabi pendek tapi padat. Apakah tidak aku menjadi hambanya yang bersyukur? Tu Nabi seorang yang kuat ibadat. Dan yang ke-8, yang ke-8 pula, yang ke-7 akhlak Nabi. Yang terakhir lah tadi, ibadat.
Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dah masuk Alhamdulillah, apa yang dikongsikan pada malam ini, moga-moga kita boleh amalkan salah satu daripada 7. Kalau dapat 7, Alhamdulillah. Amalkan. Ini kita nak sambut Maulidur Rasul, kelahiran Nabi SAW. Salah satunya kita kena bawa sunnah-sunnah Nabi. Jangan tinggalkan. Bawa sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Nabi perintahkan. Sebab sunnah Nabi ini tidak melalui perintah. Sunnah Nabi ini kadang-kadang bukan berupa Nabi kata, tetapi perbuatan Nabi itu. Ada tak apa Nabi suruh pakai jubah? Tak. Nabi suruh pakai pakaian dengan jubah lain, tetapi Nabi selalu pakai jubah. Jadi bila Nabi pakai jubah, itu mencerminkan supaya kita ikut. Bila kita ikut, itu sunnah. Sunnah yang bukan daripada perintah lafaz Nabi, tapi perbuatan Nabi. Dari segi lafaz, tu sebelum makan baca bismillah. Itu lafaz Nabi. Itu juga dalam konteks sunnah. Wangi-wangian pun sama. Muslimin, wangi-wangian dia sunat bagi kaum muslimin pakai wangi-wangian yang harum, yang boleh menaikkan, tetapi makruh dan boleh jatuh haram bagi kaum muslimat sekiranya pakai wangi-wangian yang boleh menerbitkan perasaan bagi lelaki yang lalu berhampiran dengan dia. Contoh, lalu perempuan ni, ui wangi. Bila lelaki tu, ui wanginya, berdosa dia. Itu bagi kaum muslimat. Jadi nak pakai makeup boleh tak? Nak pakai makeup tebal-tebal gincu boleh tak? Sebab ni perbahasannya panjang. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Habis tu nak pakai apa? Pakailah bedak sejuk. Pakai tepik bedak putihnya. Ini kadang-kadang bila di luar isteri pakai pakaian cantik, wangi-wangi apa semua. Balik bila menyambut suami balik kerja, tengah goreng ikan masin ni, goreng. Tahulah goreng ikan masin. Assalamualaikum. Abang dah balik. Patutnya bila dengar abang dah balik tu, cucilah kemas sikit, wangi-wangi sikit, tembak cet. Tak, dengan apa? Tengah goreng ikan masin tu lah pergi rambut. Dengan rambut yang bergebang-gebang macam mama bosan. Nampak? Ini kita perbetulkan. Bagi kaum muslimat, perbanyakkan berpandukan kepada akhlak Aisyah radhiyallahu anha. Cari kitab peribadi Aisyah, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berwangi-wangian. Sebab kalau muslimat ikut cara pemakaian Rasulullah, tak sama, dia ada beza. Bagi muslimat ikut cara Aisyah, sebab Aisyah ni Rasulullah yang ajar, bukan orang lain ajar. Bagaimana wangi-wangiannya, pakaiannya macam mana. InsyaAllah
Moga-moga sedikit perkongsian pada malam ini mendatangkan manfaat yang besar buat kita semua. Minta maaf untuk Bilal, lama nunggu, dah tak dapat ada azan dah. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak, dan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga kita di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, duduk di barisan hadapan yang akan menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berdoa kepada Allah. Moga-moga bila mana sampai masa nanti Rasulullah memanggil umatnya, umatku, kita sampai dah. Perbanyakkan berdoa dan perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kehidupan kita dan kematian kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.